dia dah bagi tahu satu box untung RM5. 10 box RM50. Kalau yang ni dia jual satu kotak. Kalau tadi 1 kilo. Korang kena tengok lah mana korang rasa benda ni macam senang nak jual ke. Kadang-kadang kita kena tengok benda tu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya. Topik kita hari ini adalah cara bermula bisnes daripada rumah dengan zero cost, maknanya tanpa modal lah. Dan untuk video hari ini juga aku akan tunjuk macam step by step lah, dari segi macam mana kita nak tentukan kita punya niche produk macam mana kita nak jual. Kita akan cari produk tu. Lepas tu kita akan tengok macam mana kita nak buat marketing apa tu semualah. Jadi sebelum tu jangan lupa untuk subscribe channel ni, sebab channel ni aku banyak buat video berkenaan dengan cara buat duit, cara edit video, teknikal berkenaan dengan YouTube apa semua tu lah. Dan tanpa membuang masa lagi, jom kita bermula. Nak buat bisnes ni kita biasa dengar perlukan modal. Tapi sekarang kalau kita tak ada modal sekalipun, kita dah boleh start buat bisnes dekat rumah sebenarnya. Dia ada modal tapi bukan sahaja duit sebenarnya. Modal ni antaranya adalah masa, kemahiran, ilmu, benda-benda tu semua. Jadi benda basic yang sekurang-kurangnya perlu ada adalah handphone ataupun laptop. Lepas tu internet lah. Kalau tak ada benda ni susah sikit lah, tak boleh nak buat, sebab benda ni semua kita buat secara online. Jadi kita perlukan benda ni. Jadi pertama sekali kita nak tentukan kita punya niche. Niche ni macam jenis produk, kategori produk apa kita nak jual. Kita kena tentukan dulu. Untuk tentukan produk apa kita nak jual ni, kita kena tengok kalender. Tengok kalender ni tengok apa? Kita kena tengok sebulan ke depan tu apa hari ataupun peristiwa, macam hari-hari apa yang penting. Contohnya bulan depan kita nak sambut bulan puasa. Lepas tu bulan seterusnya kita nak sambut hari raya. So benda ni penting untuk kita tentukan produk apa kita nak jual. Contohnya bulan depan kita dah sambut bulan puasa. Jadi produk yang sesuai kita jual adalah satu makanan, yang kedua pakaian. Pakaian ni untuk raya lah. Contohnya kita ambil bulan puasa je lah. Bulan puasa selalunya makanan lah yang paling untuk kita jual. Contohnya kurma, benda yang boleh dikatakan memang wajib ada lah di setiap rumah. Jadi kita akan cari ada tak orang buka dropship untuk kurma ni. Kita akan buka Facebook, kita akan cari dekat sini dropship kurma. Ni dah ada, ni ada. Tengok tarikh 6 Mac, baru lagi bulan ni. So kita tengok kurma ajwa, dropship kurma diperlukan khas untuk anda yang ingin buat duit raya. Kita tengok dia punya kelebihan dia, tak perlu tanggung risiko, tak perlu pegang stok, tak perlu post barang, tak perlu modal, bahan marketing disediakan. Paling best duit raya terus masuk ke poket anda. Buah rasa yang mengganti komisen dibagi untung 1 kilo RM20. Okey lah ni, RM20. Dia ada beberapa benda kalau kita nak buat dropship ni yang kita kena tengok. Yang pertama kita tengok produk apa, bagus ke tak. Lepas tu yang kedua kita tengok dia punya komisen, berapa dia bagi komisen dekat kita. So yang ketiga biasanya kita akan tengok apa dia bagi. Contohnya macam ni, dia bagi bahan marketing, dia bagi. Kadang-kadang ada owner ataupun company ni dia ada group support. Kalau yang tu lagi bagus sebenarnya. Dia akan guide kita macam mana kita nak jual, kita nak buat marketing apa tu semua kan. Siapa lagi yang buat? Ni pun ada. Banyak sebenarnya. Korang boleh search dropship kurma ke, dropship baju ke, ataupun korang nak jual kambing perap ke, makanan ke apa semua, korang boleh cari je dekat Facebook ataupun Google. Kalau yang ni dia dah bagi tahu satu box untung RM5. 10 box RM50. Kalau yang ni dia jual satu kotak. Kalau tadi 1 kilo. Korang kena tengok lah mana korang rasa benda ni macam senang nak jual ke. Kadang-kadang kita kena tengok benda tu juga. Kalau kuantiti terlalu banyak ke, atau harga terlalu mahal ke, susah juga kita nak jual. Kita kena tengok juga harga market dia jual tu berapa apa semua kan. Lepas tu kadang-kadang kita kena tengok juga dia punya packaging, dia punya design. Yang tu semua main peranan sebenarnya. Kalau dia punya packaging cantik, dia punya design pun cantik, benda tu dia memudahkan kita untuk kita buat marketing lah. So banyak korang boleh tengok dekat sini. Ada yang korang kena bayar untuk jadi dropship, ada yang percuma je. So untuk permulaan ni kita
kita cuba yang percuma dulu. Sebab kita nak tahu flow kita punya perjalanan bisnes ni macam mana. Okay, so produk kita dah ada. Contohnya yang ni lah. Kita WhatsApp lah dia. Okay, tekan ni dia akan pergi ke WhatsApp dan kita register lah. Okay, dropship di bawah dia. Jadi bila produk dah ada, kita nak buat marketing. Biasanya diorang akan bagilah marketing tools macam poster, ayat-ayat untuk iklan. Biasanya dia ada bagi step seterusnya macam mana kita nak post iklan tu. Okay, jadi untuk post iklan ni, biasanya kita kena bina kolam. Kita kena bina kolam kita dulu. Kolam dia macam mana? Yang pertama, kita boleh create satu profile Facebook. Okay, kalau sebelum ni mungkin anda dah ada profile Facebook anda, tapi yang tu mungkin anda punya friend list tu bercampur. Anda punya kawan ataupun anda punya family ke apa semua bercampur dalam satu profile tu. Kalau boleh, jangan guna profile tu. Untuk bisnes kita ni, kita buat satu profile baru. Yang mana kawan kita tak ada dalam tu dan juga family kita tak ada dalam profile tu. Kita add orang yang berpotensi untuk jadi kita punya klien ataupun customer lah. Okay, cara dia pertama, kita create lah satu account Facebook satu untuk kita punya business. Step kedua, kita kena join group yang banyak ahli. Dia ada banyak group sebenarnya. Kalau boleh cari group yang ratus ribu ke atas. Kalau ada juta-juta punya members tu lagi okey. Group ni dia ada beberapa jenis juga sebenarnya. Ada group yang memang dah banyak member. Untuk kita post kita punya iklan, kita kena bayar macam sewa lah. Sekali masuk bayar dalam RM50, RM100 macam tu untuk lifetime punya ni. Lepas tu kita akan dapat kita punya ID tu untuk kita post dekat group tu. Kalau yang tu dia kena modal lah. Okay, kita kena ada modal sikit untuk kita post. Kita nak buat kita punya kolam dulu sebenarnya tadi kan. Kita masuk dekat group macam banyak member ni. Katakan kita dah buat kita punya profile tadi, profile Facebook baru. Okay, lepas tu kita akan add friend. Facebook kita tu kosong, kita tak ada lagi friend. Jadi nak add friend tu, kita kena masuk dekat group business macam ni, business online ke apa ke. Contohnya ini adalah iklan dia jual produk. Okay, so bila ada orang jual produk tu dekat sini, biasanya akan ada banyak komen macam PM nak apa semua kan. So yang komen PM apa semua, kita add dia jadi kita punya friend. Macam ada PM nak apa semua kan, kita jadikan dia sebagai friend list. Add seramai yang mungkin. Kalau 5,000 limit tu, 5,000 lah tu kita nak bina kita punya kolam sendiri. Bila kita dah ada friend, macam contoh ada beberapa ratus ataupun 1,000 friend, kita kena aktif lah. Tak tunggu 1,000 friend sebenarnya. Okay, kalau kita daripada zero pun kita dah kena aktif kita punya Facebook profile tu. Ramai orang dia buat Facebook untuk bisnes ni, dekat dia punya profile tu dia sentiasa post iklan. Itu silap dia. Sebab untuk profile ni dia tak boleh menjual. Media sosial ni untuk kita bersosial. Okay, bersosial untuk profile ni. Facebook punya algorithm ni kalau dia nampak je posting tu ke arah menjual, terus dia kurangkan dia punya reach tu. Okay, tu Facebook punya perangai. Okay, so cara untuk posting ni dia ada cara juga sebenarnya. Untuk sehari untuk profile kita buat 3 posting. Okay, 3 posting. 2 kita punya posting tu berkenaan dengan kita punya lifestyle. Okay, lifestyle dia tak berkaitan langsung dengan kita punya business ni. Kita punya update kehidupan kita punya seharian tu lah. Lepas tu mungkin korang boleh buat juga tips ataupun kelebihan korang punya produk. Macam contohnya kurma tadi kan. Apa kelebihan kita amalkan makan kurma? Tips tu dia bukan menjual tapi lebih kepada konten ilmiah. Jadi macam tu lah. Contohnya bulan puasa kan, apa kelebihan kita amalkan kurma, macam waktu sahur kita amalkan, apa kita rasa, apa efek pada kita. Benda tu kita kena, kadang-kadang kita search dekat Google je pun benda-benda tu semua. Lepas tu mungkin kita boleh buat kita punya lifestyle, kita bangun sahur, kita masak apa semua, ataupun kita buat sharing resepi untuk sahur, resepi berasaskan kurma ke apa ke kan. Benda-benda yang ada kaitan, walaupun kita tak promote pun kita punya bisnes kurma tadi, tapi benda tu ada kaitan. Okay, lepas tu yang ketiga kita post lah berkenaan kita punya kurma tadi yang kita nak jual tadi tu. So waktu-waktu untuk posting ni pun dia main peranan juga sebenarnya. Contohnya untuk lifestyle, mungkin waktu pagi boleh post sekali kan. Lepas tu tengah hari pula boleh share, buat posting lagi, nak share resepi ke apa ke, tengah hari ataupun petang. Dekat waktu nak berbuka tu mungkin korang boleh post berkenaan dengan korang punya bisnes kurma tadi. 3 posting. Untuk story ke, kalau korang rajin post lah. Untuk story ni dia banyak sikit. Dia banyak sikit kena post. Okay. Jadi konsep dia untuk profile ni dia lebih
kepada lifestyle punya sharing lah. Kita kena kurangkan post menjual lah. Okay, jadi tu untuk profile. Untuk group pula macam mana? Untuk group ni kadang-kadang tak boleh fokus untuk group business sebenarnya. Biasanya kalau group business ni kita kena bayar iuran tu untuk dapatkan kita punya ID tu. Tapi kita boleh cari group. Contohnya kita nak jual kurma tadi. Kita boleh buat sharing berkenaan dengan resepi berasaskan kurma. So kita akan cari group resepi. Okay, yang ni 251,000 members. Kita join lah. Okay, resepi apa lagi? Kita search dulu. Okay, so cari group resepi macam ni. Kalau boleh minimal 10 group. Lepas tu apa kita nak buat ni dengan group resepi ni? Kita jangan sesekali menjual. Boleh kita nak menjual sekali-sekala, tapi biasanya admin dia susah nak approve posting yang menjual ni. Sebab dia lebih kepada group untuk kita sharing sesuatu. Jadi bila group sharing, kita kena faham benda tu just untuk orang untuk sharing sesuatu. Dia bukan untuk kita menjual ke apa semua. Jadi kita kena sharing resepi. Jadi kita akan cari resepi kurma tu. Banyak sebenarnya kalau kita tengok dekat Google ataupun dekat YouTube. Banyak resepi tu. Ataupun kalau korang rajin, korang nak buat sendiri video resepi tu apa semua, lagi bagus. Jadi bila kita sharing resepi, biasanya mudah untuk kita dapat engagement biasanya. So macam mana kita nak menjual sebenarnya? Okay, salah satunya kita boleh promote kita punya produk kurma tadi dekat kita punya posting tu dengan kita komen dekat bawah tu. Contohnya untuk kita buat satu posting, kita buat satu posting dekat group ni. Contohnya macam ni, dia bagi resepi ni kan. Ni semua bahan apa, cara-cara. Lepas tu dekat bawah komen ni kita letak untuk dapatkan kurma ajwa, boleh klik link ni ataupun boleh hubungi WhatsApp nombor ni. Korang boleh letak dekat sini. Itu antara cara-cara dia lah. So korang boleh tengok dekat sini. Sini dia ada result. Dia dapat 8.7k share. Banyak tu. Macam ni 400 share. Okay, jadi tu salah satu teknik macam mana kita nak marketing kita punya produk tu. Kita lebih kepada kita buat konten berbanding kita jual secara terus di dalam group macam ni. Tak salah kalau kita nak jual posting secara terus pun boleh juga, tapi jangan selalu. Sekali-sekali tak apa. Sebab bila kita selalu post, mungkin kita kena ban ke apa ke daripada group ni kan. Kalau kita nak post secara direct, kita kena beli ID group tu. Tapi kena cari. Aku lupa group apa, tapi aku kena cari balik group tu. Nanti aku senaraikan dekat bawah tu. Jadi konsep dia macam tu. Dekat profile kita kena aktif, dekat group kita kena aktif. Kalau boleh 2 kali sehari dekat satu group tu. Contoh tengah hari sekali, lepas tu petang sekali. Dekat setiap group. 10 group. 2 posting untuk satu group. Untuk 10 dah berapa? Dah 20 kan sehari. Okey, jadi aku rasa tu je untuk video kali ini. Jadi benda ni sebenarnya dia kena rajin lah. Dia kena rajin explore, kena rajin buat posting, kena cari konten untuk kita hidupkan kita punya profile tu, untuk kita post dekat group kita masuk tadi. Benda ni kalau kita buat, insya-Allah sebenarnya memang ada hasil lah. Okey, yang penting kena konsisten lah buat, kena rajin buat benda tu. Gitu. Jadi video kali ni stop sampai sini dulu. Kita akan jumpa lagi untuk next video. Jadi nanti kita akan carilah pula benda pula yang kita boleh buat duit ni. Okay, jadi macam biasa, jangan lupa untuk subscribe kepada yang belum lagi subscribe channel ni. Dan sehingga bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.